Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya Julian Sembang. Hari ini kita nak bercakap tentang ulas atau kupas atau sembang tentang ucapan PM pada 1 Mei, iaitu tentang sambutan Hari Pekerja dan juga tentang new normal, satu normal kehidupan yang baru yang perlu kita hadapi. Kita ulas sikit apa yang dia cakap. Okey, kita telah pun menjalani fasa PKP selama 3 fasa, iaitu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, daripada 18 Mac sehinggalah ke hari ini. Dan kita tak tahu, mungkin dilanjutkan lagi kan. Jika dilanjutkan, kita kena juga patuh dengan apa yang disarankan oleh kerajaan lah kan, kita kena ikut lah kan. So dalam teks ucapan tu, PM menyatakan yang Malaysia telah berjaya mengikut 6 kriteria yang disarankan oleh WHO. Yang pertama, kita telah berjaya membuat kawalan sempadan, iaitu masuk dan keluar. Itu telah pun berjaya dibuat oleh negara kita. Yang kedua, kawalan pergerakan. Itu yang kita laksanakan, PKP. Hadkan pergerakan supaya tak ramai orang keluar, tak ramai orang berhubung, berjumpa. Ketiga, meningkatkan keupayaan fasiliti kesihatan. Yang mana sekarang ni banyak hospital dan banyak hospital yang telah pun mempunyai kelengkapan untuk menangani wabak-wabak ni. Keempat, keupayaan menjaga golongan-golongan yang berisiko, terutamanya warga emas, kanak-kanak, bayi dan juga OKU. Kelima, mengamalkan amalan gaya hidup baru, iaitu tak bersalaman, menggunakan hand sanitizer, menggunakan topeng, face mask, tapi bukan yang bocor tak berkumpul, dan menjaga jarak pergerakan 1 meter daripada orang lain. Dan yang keenam, pemeriksaan komuniti, pemeriksaan kesihatan untuk kawasan yang tidak dijangkiti seperti zon hijau. So dengan apa yang dibuat oleh kerajaan, apa yang dibuat oleh frontliner kita ni, dapatlah kita tengok hasil result dia, keputusan daripada kes baru menurun. Okey, menurun dan graf tu cantik lah. Tapi mustahil lah kita, mungkinlah lambat lagi kita nak sampai sifar, sampai kosong lah, lambat lagi kot kan. Tapi dengan graf menurun tu setidak-tidaknya memberi kita sedikit lega. Tetapi bukanlah kita boleh ambil kesempatan untuk hidup bebas macam biasa. Kita tetap kena ikut normal yang baru. Apa yang PM kata, mulai 4 Mei, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti boleh beroperasi tertakluk kepada syarat dan SOP. Maksudnya, banyak dah boleh buka, tapi ada syarat lah, ada SOP. Mungkin jaga jarak, gunakan face mask, gunakan hand sanitizer kan, macam-macam lagi SOP. Mungkin nanti akan ada lah tu yang diketatkan oleh, yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tapi ada juga sektor yang tak boleh dibuka, iaitu sektor yang melibatkan perhimpunan ramai, sektor yang melibatkan penjarakan sosial yang sukar nak dikawal, sektor yang melibatkan perhimpunan. Contoh yang tak boleh dibuka adalah panggung wayang. Aduh, tak boleh tengok wayang pula kan. Karaoke, hiburan, kelab malam, theme park, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, karnival, persidangan, pameran dan sebagainya yang melibatkan perjumpaan ramai orang ni masih tak boleh beroperasi, masih tak boleh dibuka. Sukan juga dah dibolehkan, tetapi ada sukan yang tak boleh. Contoh dia, sukan yang melibatkan perhimpunan ramai orang, ataupun sukan yang melibatkan penjarakan yang dekat. Contoh bola sepak, main kat stadium, berhimpun ramai-ramai, dan player bola sepak sendiri kena rapat lah kan. Mana ada orang main bola jauh-jauh kan. So bola sepak masih tak boleh, renang masih tak boleh, rugby masih tak boleh, dan sebagainya. Sukan-sukan yang macam ni lah masih tak boleh dijalankan. Antara sukan yang boleh dijalankan, yang dicadangkan dalam ucapan tu adalah sukan yang berjalan tanpa penonton dan juga boleh dikawal jarak yang sesuai. Contoh, kita boleh main badminton, kita boleh naik basikal, ataupun disebut dalam ucapan tu boleh mengadakan aktiviti jogging dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 10 orang dengan mengamalkan jarak sosial. Maknanya berlarilah 10 orang tu dalam keadaan 1 meter seorang, jogging lah, supaya jangan berkumpul lah kan. Majlis-majlis sosial, majlis-majlis kemasyarakatan masih tak boleh dijalankan. Contohnya seperti rumah terbuka,
majlis berbuka puasa beramai-ramai, kenduri kahwin, konsert, perhimpunan dan sebagainya masih tak boleh dijalankan. Aktiviti-aktiviti keagamaan juga tidak boleh dijalankan. Bukan tertaluk kepada agama Islam, tetapi semua agama. Antara yang tak boleh dijalankan, solat Jumaat berjemaah, solat berjemaah di masjid ataupun di surau, perarakan keagamaan dan aktiviti-aktiviti di rumah ibadat masing-masing tidak boleh dijalankan. Perjalanan merentas negeri tidak dibenarkan. Yang ni menarik. Sebab saya sendiri pun dah sebulan lebih tinggalkan rumah kan, tak tahu jadi apa. Ada haiwan bersarang ke, ada orang pecah masuk ke kan. Naklah balik tengok rumah kan, dah ada benda tinggal ke. So, perjalanan merentas negeri tidak dibenarkan kecuali untuk hadir bekerja dan juga untuk pulang ke rumah sendiri. Yang ni boleh, tapi mungkin kena ikut SOP, mungkin kena ikut gerak Malaysia ataupun pergi balai polis minta kebenaran dan sebagainya. Tetapi merentas negeri untuk Aidilfitri tak boleh. So, berayalah di mana kita berada. Sekolah, college, institut pengajian tinggi dan semua IPT masih tidak boleh dibuka sebab mudah, semua orang akan berkumpul di situ. Tapi itulah sebab dia tak boleh dibuka lagi. Cutilah, buatlah kerja daripada rumah. Seterusnya kita boleh merujuk laman web MKN untuk menyemak senarai perniagaan yang tidak dibenarkan. Sektor-sektor perniagaan, sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi, dibenarkan buka, perlu mengikut SOP dan syarat-syarat yang tertentu. Antaranya ialah mengamalkan jarak sosial, mengamalkan amalan mencuci tangan, mengamalkan pemakaian face mask yang tidak bocor, melaporkan kepada Jabatan Kesihatan sekiranya ada jangkitan COVID di sesuatu kilang, di satu sektor, memberi keutamaan kepada kanak-kanak, bayi, warga emas dan golongan OKU. Sekiranya tidak sihat, boleh cek pada di mana-mana Jabatan Kesihatan, klinik-klinik kesihatan ataupun hospital. Dan juga kenderaan awam perlu mengamalkan penjarakan sosial dan transaksi dijalankan secara dalam talian online. Macam mana contoh dia? Kau transfer lah agak saya duit secara online. Itulah contohnya. Dan contoh new normal yang diberikan sangat mudah. Kalau dulu kita ada Makcik Kiah kan, sekarang ni kita ada gerai Pak Saleh yang diberikan contoh macam mana Pak Saleh ni nak berniaga kalau dah kedai dah dibuka. Yang pertama, Pak Saleh kena mencuci, membersihkan segala alatan, kerusi, meja, pinggan, mangkuk, sudu, semua kedai-kedai dia tu perlu dibersihkan sebelum boleh beroperasi. Pak Saleh kena susun meja jaraknya 2 meter antara meja dengan meja. Pak Saleh juga boleh membuat notis ataupun bagi tahu kepada pelanggan, satu meja 2 atau 3 orang sahaja boleh duduk, tak bolehlah berhimpit ramai-ramai. Boleh juga Pak Saleh juga kena buat satu garisan ataupun kotak untuk beratur bayaran dengan jarak 1 meter. Selain itu, Pak Saleh perlu menyediakan hand sanitizer dekat kaunter. Siapa nak bayar, cuci tangan. Kemudian pekerja-pekerja Pak Saleh dengan Pak Saleh sendiri kena pakai face mask. Pekerja-pekerja Pak Saleh perlu mencuci dan menyembur meja dengan pencuci setiap kali customer habis bangun, sebelum customer baru duduk, cuci dulu, bersihkan. Dan juga Pak Saleh kena cek suhu badan pelanggan untuk memastikan pelanggan dia tak ada risiko jangkitan. Dan yang ni perlu dibuat ataupun dicadangkan, tetapi macam susah lah sikit kan. Tapi ada baiknya catatkan nama, tarikh, nombor telefon bila pelanggan tu datang ke kedai Pak Saleh. So bila salah seorang pelanggan tu dijangkiti, Pak Saleh boleh semak lah hari apa yang kena. So pelanggan-pelanggan lain yang ada pada hari tersebut boleh mengambil langkah keselamatan, pergi cek juga sekiranya berlaku. Itulah sedikit apa yang dicakapkan oleh PM kita dalam ucapan sebentar tadi, iaitu dalam sempena ucapan Hari Bekerja. Dan kita pun terpaksa kita pun akan melalui kehidupan new normal, kehidupan yang baru dengan gaya hidup yang baru. Persoalannya, bolehkah kita hidup dengan gaya hidup baru ni? Macam mana? Antara dia, kita nak ke mana-mana dengan jarak 1 meter. Bolehkah kita nak pergi masuk ke sesuatu kedai beratur 1 meter? Untuk tempoh yang berapa lama kita tak tahulah kan. Inilah gaya hidup baru yang kita perlu buat, gaya hidup baru yang kita perlu ikut. Nak masuk ke Tesco, Giant, contoh Maiden, beratur 1 meter seorang. Bolehkah? Yang kedua, bolehkah kita meneruskan amalan memakai face mask dan juga hand sanitizer? Yang ini mungkin
tak menjadi keberatan lah kepada semua kan. Boleh je pakai rasanya kot kan, untuk keselamatan diri, keluarga kan. Yang ketiga, boleh ke kita tidak berkumpul di mana-mana? Maksudnya kita dah terbiasa dah sebelum ni dengan kawan, jumpa lepak, dah terbiasa dengan pergi tengok wayang, dah terbiasa pergi karaoke, dah terbiasa pergi tengok bola. Tiba-tiba semua tu tak ada. Bolehkah kita biasakan diri dengan benda ni? Terpulang pada kita lah kan. Tapi kesihatan adalah lebih penting. Nak tak nak, terpaksalah kata boleh. Antara lain adalah, bolehkah kita menjaga amalan kebersihan? Contoh, kebersihan rumah, kebersihan diri. Macam mana? Antaranya adalah memastikan diri kita bersih. Setiap kali balik daripada sesuatu tempat, mandi ataupun bersihkan diri, basuh tangan. Setiap kali berhubung dengan orang, basuh tangan kan. Bolehkah kita amalkan benda ni? Persoalannya, semua persoalan ini terletak pada diri kita sendiri. Dan bolehkah kita mempunyai kesedaran kesihatan yang tinggi? Kalau kita ada gejala, ada tanda-tanda, bolehkah kita nak pergi cek? Ada orang yang sikit je, tak apa, duduk rumah lah. Bolehkah? Ada tak kesedaran tu pada diri kita? Semua persoalan ini jawapannya ada pada diri kita sendiri. Bolehkah kita nak buat penjarakan? Bolehkah kita jaga kebersihan? Bolehkah kita cuci tangan, pakai face mask? Boleh ke? Terpulang pada diri kita lah. Kalau kita kata boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Tapi perlu juga kita buat sebenarnya, untuk kita sama-sama melawan benda ni supaya cepat selesai. Sementara kita nak tunggu vaksin yang entah bila nak siap, kita buatlah peranan kita. Sama-samalah kita mainkan peranan. So itulah serba sedikit tentang ulasan, tentang kupasan new normal, kehidupan baru yang dikatakan oleh PM. So sama-samalah kita memainkan peranan dalam menangani perkara ni. Semoga benda ni cepat selesai. Kita nak kehidupan yang normal. Okey, so terima kasih kerana menonton. Sama-sama memainkan peranan. Assalamualaikum, bye.